Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rohaidah Masyudi dari Universiti Multimedia, Kampus Melaka. Saya mewakili rakan-rakan saya, Nur Syamsawati Ishaq, Hawa Rahmat, Faizuniza Mas'ud dan J. Syam Wahid. Kajian kami adalah tentang kaedah langsung dan kaedah tak langsung, strategi komunikasi dalam kartun. Ilustri kartun boleh memberi mesej yang pelbagai. Ini kerana interpretasi seorang kartunis mungkin berbeza dengan interpretasi pembaca. Interpretasi pembaca terhadap ilustrasi seorang kartunis mungkin berbeza dengan maksud yang ingin disampaikan. Menurut Rohani Embong, dalam kajian beliau pada tahun 2016, tujuan kartun adalah untuk membawa penceritaan atau pengkisahan suatu penceritaan yang selalu disampaikan melalui kartun editorial. Kartun dihasilkan sebagai memberi penceritaan tentang suatu perkara sama ada lahir daripada kartunis sendiri atau dari persekitaran, iaitu bermaksud mungkin dari pengalaman seorang kartunis. Interpretasi makna dalam suatu ilustrasi secara eksplisit membuat penelitian terhadap unsur-unsur bahasa. Dan dalam kajian ini, apa yang ingin ditekankan adalah unsur-unsur bahasa ataupun ungkapan-ungkapan bahasa yang diujarkan dalam ilustrasi kartun dijadikan sebagai data dalam melihat kaedah langsung dan kaedah tak langsung dalam kartun. Dalam sorotan kajian tentang kartun secara umum, terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan sama ada oleh pengkaji-pengkaji tempatan ataupun pengkaji-pengkaji dari luar negara. Dalam kajian Abdul Rashid Jam'in pada tahun 2016, penggunaan bahan kartun masih tidak lagi popular dalam kalangan guru yang mengajar penulisan karangan sekolah rendah. Dalam kajian beliau, kartun dijadikan sebagai bahan mengajar, manakala dalam kajian oleh Nurzaliza Ghazali pada tahun 2018, aspek-aspek kepelbagaian kaum dan kemajmukan budaya menjadi latar dan intipati kepada karya kartun di Malaysia. Bahkan dalam kajian oleh Fazlina Muhammad Razi dan Azhar Harun pada tahun 2019, dikatakan bahawa kartun-kartun dakwah Islam yang dimuat naik oleh para kartunis berada pada tahap sindiran. Kerana apabila kita bercakap ataupun kita membicarakan tentang sindiran, bermaksud kita memperkatakan tentang kaedah tak langsung sebagai strategi komunikasi dalam satu-satu kartun. Kartun secara umum, apa yang perlu kita faham maksud kartun, Menurut Mulyadi Mahamud, kartun di tanah Melayu telah mula diterbitkan sebelum merdeka, iaitu pada awal tahun 1930-an. Dan kartun editorialnya banyak telah disiarkan ataupun
telah diterbitkan di dalam akhbar-akhbar seperti Warta Jenaka, Majlis dan Utusan Zaman. Pada masa tersebut, isu yang disampaikan adalah isu yang berkaitan tentang sosial dan situasi politik negara pada masa tersebut. Secara umum, kartun, terdapat dua jenis kartun, iaitu kartun humor dan kartun politik. Kartun humor adalah kartun yang membawa unsur humor yang telah difahami oleh masyarakat dan juga sebagai menyindir tentang isu-isu semasa. Manakala kartun politik adalah kartun yang menggambarkan isu politik yang berlaku dalam satu masyarakat ataupun dalam suatu negara. Jadi, mesej yang disampaikan dalam kartun politik mungkin dalam bentuk humor atau serius. Saya kongsikan di sini apa yang dimaksudkan dengan kaedah langsung dan kaedah tak langsung. Oleh sebab kajian yang dilakukan adalah mengikut kaedah kajian oleh Asmah Haji Omar, jadi kaedah langsung dan kaedah tak langsung juga adalah mengikut kaedah yang telah digunakan oleh Asmah Haji Omar. Kaedah langsung terdapat 20 jenis. Namun dalam kajian ini hanya sebahagian sahaja yang dilihat mempunyai perkaitan dengan strategi komunikasi dalam kartun. Manakala kaedah tak langsung terdapat 4 dan dalam kaedah tak langsung hanya sebahagian juga yang digunakan oleh kartunis sebagai strategi komunikasi dalam kartun. Manakala metodologi kajian pula adalah kajian berbentuk kualitatif, iaitu melalui pendekatan deskriptif. Data kajian yang dikumpulkan merupakan data dari karya ilustrasi kartunis Maro yang diterbitkan dalam Mingguan Malaysia dalam ruangan rencana yang membawa tema Malaysia Kita. Dalam kajian ini, kami telah mengambil 5 ilustrasi yang digunakan sebagai data dalam kajian ini. Secara ringkas, dapatan kajian dalam kajian berkaitan kaedah langsung dan kaedah tak langsung dalam kartun mendapati bahawa kartunis Maro menggunakan kaedah tak langsung sebagai strategi komunikasi dalam menyampaikan mesej melalui ilustrasi kartun. Bahkan melalui kaedah tak langsung didapati bahawa menjadi satu strategi komunikasi yang sangat berkesan kerana melalui strategi ini, iaitu kaedah tak langsung, dalam bentuk sindiran, dalam bentuk sindiran tetapi penuh dengan mesej, kerana melalui mesej yang disampaikan, pembaca dapat memahami apa sebenarnya yang diinginkan ataupun apa yang ingin dikongsikan oleh seseorang kartunis itu. Sebagai kesimpulan, ilustri kartun oleh seorang kartunis mempunyai strategi komunikasi
demi memastikan mesej yang ingin disampaikan dapat difaham dan diterima oleh pembaca. Dalam kajian ini, dapat diperhatikan bahawa kartunis menggunakan kaedah langsung dan kaedah tak langsung. Berdasarkan ilustrasi yang telah diteliti, didapati penggunaan bahasa secara sindiran melalui medium perantaraan ini kerap digunakan oleh kartunis sebagai perkongsian maklumat atau penceritaan. Terima kasih. Sekian, wassalam.